Way you move, that shit is beautiful. Late night crew, you're uno numero. POS, the feeling's mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and then going ha ha ha. Oh yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Alright, so pertama sekali saya nak minta maaf, ada sedikit delay sikit untuk kita punya live live pada malam ni. Dijadualkan sepatutnya 8.30 tadi tapi ada sedikit technical error yang tak dapat nak dielakkan. Alright, yang maksudnya dia berada di luar, orang kata luar bidang kawalan kita lah, luar kawalan yang kita tak boleh nak dielakkan. So anyway, how's your trading for 2021? Semalam berhuha sangat kan? Hari ni dia bagi balik, betul. Jadi apakah tindakan yang sepatutnya you lakukan lah? Alright, hari ni boleh dapat rambut baru sebab market tak best. Alright, macam mana saya boleh tahu market tak best? Sebab first 30 minutes you sebenarnya by right you dah boleh tahu. First 30 minutes of the day by right you dah boleh baca yang keadaan pasaran sebenarnya tak menarik. Sepatutnya lah kan. Macam mana you nak dapat feel for the first 30 minutes you buka, you tengok saham apa semua kan. Macam mana you nak dapat feel tu sebenarnya? Okay. Even pagi tadi kita nampak saham PAI awal sebenarnya. Kita nampak saham PAI very early RM2.50. Tak silap RM2.50, 52 somewhere dekat situ. Kita orang perasan awal dalam pukul 9.30 macam tu tau. Tapi apa yang saya cakap, okay, apa yang saya pesan dekat student-student investors masa kelas adalah hari ni jangan masuk. Pesanan saya, pesanan ikhlas daripada saya cakap dengan diorang, kalau boleh jangan masuk market hari ni, market tak best. Dan macam mana you nak dapat that kind of feeling? First thing, benda paling simple adalah
You tengok volume awal pagi tadi. Selalunya first 20 to 30 minutes volume dah boleh pergi mencapai more than 1 billion. Alright? Dah mencapai more than 1 billion selalunya for first 30 minutes bila pasaran dibuka. Tapi pagi tadi first 30 minutes tak hit pun lagi 1 billion sebenarnya. Bila saya nak habis live pagi tadi dalam pukul 10 tadi, barulah dia hit 1 billion sebenarnya. Siapa perasan? And dalam pada masa yang sama, saya perhatikan juga semua saham-saham yang dalam watchlist. Dan saya perhatikan juga saham-saham yang ada dekat top gainer. Yang mana kebanyakan saham-saham yang ada dekat dalam tu adalah saham-saham yang tidak boleh dipercayai. Ada beberapa yang boleh dipercayai lah, seperti awal pagi tadi kita nampak ada Pi kan, apa semua. Tapi saya cakap kenapa jangan masuk lagi. Sebab kembali kepada pangkal jalan, kembali kepada asal usul, yang mana kalau you nak masuk, tak kisah you nak masuk pagi, petang. Pagi dengan petang lah. Malam you tak boleh masuk sebab pasaran tak dibuka. Okay, you boleh trade dekat bursa pagi dengan petang je. Tapi kalau you tengok waktu pagi, waktu yang mana you boleh cakap, you boleh katakan yang mana saham Pi tu dia mula breakout apa semua kan. Saya cakap you tak boleh masuk sebab tak ada volume. You perasan tak saham-saham yang naik pagi tadi, yang jatuh pagi tadi kan, yang semalam limit up lepas tu dia jatuh kan, naik balik. You perasan tak kejatuhan dan kenaikan yang berlaku for first 1 hour tidak disokong oleh volume. Bermaksud by right you dah boleh feel market tak best for first 30 minutes of your trades. Nampak tak? Yes, price action discount everything, but at the same time price action must be driven by volume. Sebab apa volume tu penting? Sebab volume ni lah yang sebenarnya you, bahasa mudahnya lah saya cakap kalau you nak bawa kereta, you perlukan minyak, betul. Lebih banyak minyak you isi, lebih jauh perjalanan you boleh pergi, betul. Jadi volume ni umpamanya macam minyak untuk saham ni bergerak. Kalau tak ada buyer, tak ada seller, dia nak pergi jauh mana pun. Faham tak? Itu perumpamaan dia sebenarnya. So by right, first 30 minutes bila you tengok keadaan pasaran overall, even yang duduk dekat top gainer, top active tak ada volume, by right you dah tahu first half an hour you cakap okay, hari ni market tak best, pergi potong rambut. Tu saya lah tadi. Okay, pergi potong rambut, pergi gym, pergi huha-huha kan. But still you can still make money sebenarnya, walaupun dalam keadaan pasaran yang tak menarik. Okay, dan keadaan pasaran yang tak menarik, I believe ada beberapa faktor lah yang kita boleh take on board. Yang pertama, kemungkinan in general understanding, sebab semalam market naik mencanak-canak. Okay, semalam market naik mencanak-canak dan banyak institusi yang ada dekat luar sana dia buat short selling on glove punya sectors. Bukan semalam, 2 hari lepas, glove punya sectors. Jadi dia dah mula settle down. Semalam market naik mencanak-canak. Dan I believe sebenarnya hari ni ada profit taking. Sepatutnya hari ni memang hari profit taking. Memang it is expected. Tetapi dicampur pula minyak yang ada, iaitu bukan saham minyak bukan saham minyak. Maksud yang saya nak sampaikan, minyak ni adalah catalyst yang ada dekat dalam yang you baca lah news dekat DH apa semua, terlibat dengan catalyst yang ada adalah berkaitan dengan politik, yang mana keadaan politik kita masih lagi belum stabil. Okay, keadaan politik kita sebenarnya overall masih belum stabil, yang mana you sendiri boleh baca lah, you sendiri boleh tengok. Jadi bila berlakunya profit taking campur pula dengan cerita politik ni apa semua kan, menyebabkan orang ataupun pelabur, pedagang yang ada dekat luar sana hilang keyakinan terhadap keadaan ekonomi. Kita baru nak baik pulih ni, kita baru nak recover, kita baru nak balik baik pulih. Suddenly campur pula dengan cerita politik yang tak best kan. Jadi pedagang, pelabur ni semua dia jadi apa? Dia jadi macam fed up kan. Baik aku berhati-hati, aku tak tahu apa nak bakal jadi dengan government kan. Bila government tak stabil, keadaan ekonomi tak stabil,
perancangan yang dalam perbelanjaan tu semua silap-silap tak boleh jalan dengan baik apa semua kan. Jadi bukan setakat saya you tanyalah kawan-kawan you yang kerja dengan government, how painful it is sebenarnya bila government ni bertukar. Alright, kerja tu terbantut. Jadi bila kerja terbantut, ekonomi pun terbantut. Bila ekonomi terbantut tuan-tuan dan puan, investors tak suka, traders tak suka. Sebab macam saya cakap, investors dengan traders ni, they are forward looking. Diorang ni maksudnya kebanyakannya orang yang dekat luar sana, traders dengan investors ni, dia forward looking. Maksudnya they are predicting apakah potensi pulangan yang company ni boleh dapat dalam keadaan pasaran yang sebegini rupa. Maksudnya dia menjangkakan adakah for the next quarter syarikat ni akan dapat keuntungan. Kalau dia dapat keuntungan, maksudnya nilai syarikat dia akan meningkat. Bila nilai syarikat dia meningkat, bila nilai syarikat dia meningkat tuan-tuan dan puan, dia akan dapat bonus, dapat dividen. Ini pelabur punya view. Jadi benda-benda macam ni lah yang you nak kena take on board sebenarnya. So jadi itulah yang menyebabkan kenapa kita punya market hari ni jatuh, kena lipat apa semua. Sebagai contoh, tadi saya dah baca komen dah. Okay, saya dah baca komen. Seperti contoh macam saham Awantec jatuh tergolek-golek kan. Okay, apa nak komen sebenarnya? Tak ada benda nak komen sebab even saya pun I was waiting, saya menantikan sebenarnya saham Awantec ni untuk breakout RM1. Selagi tak breakout RM1 jangan masuk, jangan sentuh pun saham tu buy right sebab dia tak ada buy signal. Tapi kalau you dah ada dekat dalam, buy right you dah profit, you kena jaga you punya trailing stop lah. Tapi kalau you tak ada, kenapa you sibuk beli yang bertinggi kat atas tu sedangkan tak ada volume? Kan? Kenapa you sibuk nak jadi hero menyambut pelat pisau yang tengah jatuh tu kan? Jadi apa yang saya boleh cakap adalah you cannot expect saham mana yang nak jatuh apa semua. Kalau you cakap Awantec is related to government, kan, dia kononnya business to government, but you kena consider juga saham macam MyEG pun business to government, B2G business model dia. And at the same time juga ada beberapa lagi lah saham lain yang business model dia adalah B2G, business to government. Jadi apa punca sebenarnya Awantec jatuh ni sebenarnya susah nak explain. Susah untuk saya explain, susah untuk kita nak cakap juga sebenarnya. Cuma saya nak ucapkan tahniah lah dekat anda semua kerana tidak cuba menjadi hero untuk menyambut pisau yang sedang jatuh. Sebab you never know how far it will go down. Alright, probably kalau dia limit down, game over babe you. Esok silap buka terus limit down. Okay, sebab I've gone through lah fasa tu and itu bukanlah satu perkara yang mengejutkan dekat Malaysia sebab semua orang tahu dekat Malaysia is very famous dengan satu pattern yang mana pattern ni tak wujud dekat mana-mana. Okay? Tak wujud dekat mana-mana. Pattern ni hanya wujud dekat dalam saham-saham dekat Malaysia yang mana kita boleh panggil dia sebagai Twin Towers lah. Right, dia bukan sekali dia buat You tengok berapa kali Awantec buat. Right? Jadi so apakah tindakan yang you boleh buat bila dalam keadaan market yang macam ni, dengan keadaan pasaran yang macam ni, dengan keadaan saham you punya portfolio, you baru rasa macam good start for 2021, semalam untung kau-kau kan. So the question now, soalan saya adalah, apakah matlamat anda 2021? Kalau matlamat anda 2021 you just nak hit 10% a month, by right you dah boleh keluar dah. Okay, by right you dah boleh keluar. Sebab kalau let's say you beli satu saham on ada beberapa saham yang dah limit up, by right you dah tak payah trade bulan ni. Jadi soalan sekarang ni kalau you tak keluar, kenapa you tak nak keluar walhal you dah hit you punya monthly target? Kan? Jadi dalam keadaan sekarang ni tu soalan dia. Konon 2021 reset button kan, kita baru cakap pasal reset button on Monday. Reset button, benda baru, cerita baru yang nak keluar apa. Okay, 2021 nak make sure profit lebih banyak apa semua, but
you lupa psikologi emotionally yang mana you probably target. Tu sebab saya cakap you need to reset juga you punya goal, you punya matlamat, so that you tahu berapa sebenarnya you nak cari per month. Kalau you boleh dapat 10% semalam, hari ni relax lah. Alright, for 2021 saya tak rugi. Okay, ni baru hari ketiga. Yelah, boleh lah cakap tak rugi baru 3 hari, tapi you all hari ketiga dah rugi. Kan? Okay? Sebab apa? Sebab semalam, yes, memang banyak saham-saham teknologi yang ada apa semua. But apa yang berlaku hari ni, you sepatutnya tak perlu panik. You perlu panik bila saham you jatuh tergolek-golek lah. But if you buy a really good company, if you buy a really good stocks, buy right, buy right. Sekejap, saya terbaca komen jap. Okay, sebenarnya buy right. Allah, lupa dah apa nak cakap tadi. Apa tadi? Last kali ayat saya ingat buy right je. Dia terputus sebab terbaca komen sekejap. Astaghfirullahaladzim. Okay. So buy right, saham-saham yang you you pegang. Contoh kalau you tengok kita yang saya sharekan, saya punya 11s tu kan. Yes, ada few stocks yang mula nampak jatuh kan, yang basically it's all good stocks lah. Jadi kalau you buy a good stock, sebenarnya you tengok saham-saham ni dia tak jatuh. You perasan tak, saham-saham yang bagus ni dia tak jatuh. Secara teknikal dia tak jatuh. Cuba you tengok, secara teknikal dia tak jatuh. Okay? Yes, if you buy a good stocks, buy right, you tak perlu jual lagi. You tengoklah saham-saham yang ada dekat luar sana, saham-saham yang berkualiti. Contoh Inari, yes, Inari jatuh, tapi overall you tengok dia masih lagi bertahan dekat atas. Miko masih lagi bertahan kat atas. Evergreen je lah dia jatuh sikit. Jacob dia jatuh. Apa lagi? Asia dia masih bertahan dekat 83, 82, somewhere dekat situ lagi. And you tengoklah saham-saham apa lagi yang selalu saya sharekan apa semua. As you can see, semua saham-saham ni is a really good fundamental punya stocks. Dia tak jatuh, dia berlega-lega dekat atas. Given the right market condition, tuan-tuan dan puan, saham-saham ni lah akan terbang dulu. Percayalah. You tengoklah. Okay, you tengoklah saham-saham ni akan terbang dulu. Maksudnya kalau you, macam saya cakap lah, fundamental is very very essential dalam setiap pemilihan saham yang you nak pilih. Bila market jatuh macam hari ni kan, you tengok yang kena lipat semua saham-saham. Semua orang tahu asal usul saham-saham yang kena lipat apa semua. But you tengok saham-saham yang bagus mana jatuh, bertahan dekat situ. Kalau dia jatuh pun sikit je, tak ada punya kena lipat punya jatuh tu. Dia jatuh mungkin 6%, 5%, kan? Meaning dia bertahan dekat level yang duduk dekat atas tu. VIS duduk kat atas tu. Tadi saya ada nampak ada orang tanya, VIS dia buat hammer, bagus ke tak bagus? Kalau you faham candlestick, hammer dekat atas sebenarnya tak berapa bagus. Tapi you tengok balik volume. Okay? You tengok balik volume. Alright. Pi. Pi pun ada orang tanya, boleh tak saya nak invest saham Pi? Study fundamental je jawapan dia. Study fundamental. Alright. And then yes, Tuan Safwan tanya, Asia FA bagus ke? Macam rugi. Itulah tak nak tengok live setiap malam. Saya dah share kan forward potensi yang ada pada Asia. Saya dah share kan dah. Tony Fernandez pun dia dah buat announcement dekat dia punya social media. You boleh lah cari Tony Fernandez. Gambar orang kayu basikal pegang Asia Food punya bag. Sebelah dia orang Grab kan. You baca dia punya status.
secara tak langsung tu announcement dia. Apa yang dia announce? Dia tak cakap AirAsia is an airline company anymore. Ayat dia tu. Tu hint dia sebenarnya. That is AirAsia punya direction. Saya quote balik ayat Tony Fernandez. We are a technology company with an airline. We are technology company with an airline. Yes, dia ada banyak bisnes baru sebenarnya. Yes, sebenarnya dia nak tarik AirAsia pergi teknologi punya bisnes. Okay? Tu je lah sebenarnya. Alright? Dan live yang saya cakap mengenai AirAsia tu, macam mana you nak study, sebenarnya yang tu saya ajar macam mana nak study fundamentals, baca report. Dan video tu tak dimuat naik lagi ke YouTube, jadi you tunggu je lah. Kalau naik, dia naik lah. Alright, cuma semua dah dekat YouTube, cuma tak dipublikkan je lagi. Yes. Alright. Yes, tagline Tony Fernandez, and we are a technology company with an airline. Mantap. Okay. Jadi alright. So balik kepada topik kita. So yes, okay, balik pada topik kita pada malam ni, Drop 20. Alright, so Drop 20 malam ni adalah mengenai macam mana you nak overcome, dan so far saya baca komen-komen ni, so far ramai yang mula cerdik, mula celik kan. Maksudnya I was worried sebenarnya. Saya risau, alamak, sempat ke tak orang ramai keluar dengan keadaan market macam ni apa semua kan. Belum. Diorang tengah susun balik. Kan dia biar ada delay sikit, jadi baru rasa macam live dalam group ni dia eksklusif sikit. Kalau terlepas kena tunggu sebulan baru boleh nampak video tu kan. Jadi itu yang tim saya tengah plan, dan tu yang tim saya tengah rancang sebenarnya, sebab nak jadikan group ni lebih eksklusif lah. So kalau you dengar dekat YouTube, you dah delay sebulan macam tu lah. Okay. Semua dah dimuat naik kat YouTube, cuma belum dipublikkan sahaja lagi. Jadi tunggu je lah nanti. Alright. Jadi untuk Drop 20 ni sebenarnya, bila saya nampak ramai yang dah celik, dah mula cerdik, so saya ucapkan tahniah sebenarnya, sebab anda dah mula jadi orang kata trader yang berilmu lah. Okay, maksudnya just bukan, walaupun saya nampak tadi ada few tadi yang komen kan, dalam beberapa group. Okay, ada yang okay, ada yang dalam ni dia cakap dalam beberapa group, dia cakap okay dah lah, contoh macam Tuan Hasnan, saya pesan dalam group jangan beli awan tag tadi selagi belum ada buy signal. Lepas tu dia cakap, orang balas balik cakap kita dia lagi pandai pada kita. Memang dekat luar sana memang ramai manusia yang lebih pandai pada kita kan. Kita ni hanyalah apa? Kita ni ibaratnya sebutir pasir di pesisiran pantai. Ramai yang lebih cerdik lagi pada kita. Okay. Tapi dia cakap yelah, kan normal, that's normal, itu semua biawak, sebab dia nak mengiyakan, that is their hope analysis kan. Itu masing-masing kan. Kalau dia dah masuk dari dalam, fine, no problem. Tapi kalau dia masuk awal konon forming pattern, even saya pesan dekat student investors masa kelas, saya ajar dalam kelas, saya cakap siapa yang pernah join program saya Becoming Traders, saya cakap selagi belum breakout, walaupun dia buat selagi dia belum breakout, walaupun dia buat continuation pattern, walaupun breakdown trendline pun, saya cakap jangan masuk. Sebab apa saya cakap jangan masuk? Sebab dia belum ada confirmation yang dia nak meneruskan kenaikan itu. You kena ingat, sebab dalam pelaburan saham, dalam trading saham ni, dia adalah probability, yang mana kalau boleh you nak win, probability you untuk win tu lebih besar. Yang mana kalau you tengok chart patterns, winning percentage dia adalah 70%. Yes, besar. Tapi kalau you masuk, you kena ingat ada lagi 30% untuk dia jatuh. Kadang-kadang dia tak jadi jatuh ke bawah. Jadi dekat mana you nak beli? You kena beli dekat atas. Jadi betul lah tindakan Tuan Hasnan Daud.
Jadi saya ucapkan tahniah lah. Maksudnya anda dapat tepis bisikan biawak yang bercakap kat luar sana kan. Niat kita baik nak berkongsi. Nak berkongsi pandangan, nak berkongsi apa yang kita belajar kan, apa yang kita faham. Tapi bila orang tak nak terima, fine. Biasalah manusia, siapa nak terima benda free kan. Even group malam ni pun, group ada 6,000 lebih, yang tengok 200 setengah. Sebab free kan, lepas tu nanti naiklah kat YouTube kan. Yes, memang akan dinaikkan pun video ni kat YouTube, tapi mungkin sebulan lepas ni lah. Jadi okay. Jadi saya ucapkan tahniah lah yang mana yang dah mula cerdik kan. So banyak-banyak tahniah lah, okay. Bukan senang sebenarnya nak melawan cakap biawak-biawak yang ada dekat luar sana tu kan. Okay, macam tu normal. Alright, tu normal. Okay. Okay, that is normal. Okay. Itu satu perkara yang biasalah. Alright, so soalan daripada Tuan Adiwira, dia nak tanya macam mana nak tahu nilai satu-satu syarikat tu dia dah over atau under value. Okay. Sebenarnya dalam bursa Malaysia sebenarnya susah you nak pakai method tu. Alright, dalam bursa Malaysia sangat-sangat susah untuk you pakai method under value atau over value ni. The best way untuk you study fundamental adalah you kena faham. Okay. Fundamental yang you kena faham adalah business models. You boleh refer balik saya punya video-video dekat YouTube. Okay. Yang paling penting you kena faham business model lah. You kena faham business model, apa potensi yang dia ada in future. Alright. Jadi you boleh refer balik lah. Kalau tak faham, then you boleh tanya balik dekat live ni apa semua. But dekat Malaysia, overvalue, undervalue ni it's very very susah lah untuk kita buat. Sebab kebanyakannya syarikat yang ada dekat bursa ni, dia ada sama dia overvalue ataupun dia rugi. Okay. Jadi itu kebanyakan saham yang ada dekat Malaysia lah. Dan kebanyakan juga saham-saham yang bagus kat Malaysia ni adalah saham-saham teknologi. Dan kebanyakan saham-saham teknologi ni sebenarnya dia overvalue. Alright. Dia adalah dia punya kiraan, calculation dia semua lebih detail. Cuma yang penting sebenarnya bila you tahu model business dia, siapa klien dia, siapa customer, siapa yang dia service, provide service kepada siapa apa semua. Kalau you tahu benda-benda ni, sebenarnya senang je you nak achieve whatever you want to achieve melalui pelaburan saham you. Maksudnya you tengok, you tahu potensi yang dia ada. Contoh, kenapa saya suka Pi? Sebab saya suka PS5. Apa kaitan Pi dengan PS5? Pi adalah dia bahasa mudah dia adalah subcon lah. Alright, Pi ni sebenarnya dia subcon kepada Foxconn. Okay. Pi adalah subcontractor kepada Foxconn, yang mana Foxconn ni adalah kilang yang assemble PS5, iPhone, Xbox dengan apa saya tak ingat. Maksudnya Pi ni dia provide salah satu komponen yang ada dekat dalam PS5. So saya suka main PlayStation. Saya tak suka sangat main PC punya game. Saya lebih suka main konsol punya game. So I like PS, I like PlayStations. Okay. So saya ada PlayStation daripada PlayStation 1, daripada 97. Lepas tu PlayStation 2, 3, 4. Now 5 tak dapat beli lagi. But PS5 ni dia dah sold out. Okay. Even dia dah masuk balik pun hari tu bulan 12 pun saya pergi tanya balik, sold out juga. So I have to wait sampai bulan 2. Itu pun kalau dapat. Maksudnya permintaan terhadap PS5 sangat-sangat tinggi. Nak pula sekarang ni iSina dah keluar kan. Jadi maksudnya selagi setiap kali PlayStation 5 ni sold out, selagi itulah komponen yang diperlukan untuk buat PS5 tu berterusan. Benda itulah yang you nak kena tahu. Meaning you kena tahu dia ni supply, yes, you tahu dia buat komponen sekian, tapi komponen ni siapa yang beli. You kena study macam tu pula. Macam mana you nak study? You fikirlah apa benda yang best, yang you minat, yang you suka. Dan you tengok lah. Lepas tu you tengok apa yang sekarang ni viral, apa yang sekarang ni orang gila-gila kan dekat luar. Contoh, sekarang ni saya tengok ramai juga, kalau
kalau pergi IOI Putrajaya tu nak masuk All IT tu boleh bergaduh juga ah. Saya lalu masuk kan, saya tengok dongak ke atas, keluar dari parking dongak ke atas, beratur panjang gila. Kalau nak masuk nak masuk machines pun beratur panjang gila. Jadi bila you tengok macam ni, even sekarang ni iPhone 12 Pro Max dah available balik lah. But you tengok masa permulaan awal-awal saya tak dapat, saya tak beratur, but dia ada cara lah sebenarnya. You nak tengok dekat mana ada stocks Saya tak nak bagi tahu cara dia tu. Okay. Sebab saya tahu cara tu pun, saya check pun still tak dapat juga. Jadi even iPhone 12 pun asyik sold out. And then you kena queue, you kena buat pre-order baru you boleh dapat. Dan siapa supply komponen dia ni? Inari kepada Foxconn, Apple. Itu dia punya jalan dia. Okay, tu cerita dia sebenarnya. So this is dia punya components yang you kena tahulah sebenarnya. Alright, you kena tahulah macam mana perjalanan dia tu. You kena tahu dia supply kepada siapa. Itu je cara you nak study fundamentals dia. Jadi you cari syarikat yang macam ni. You cuba cari syarikat-syarikat yang macam ni. Produk-produk yang orang kata laku macam goreng pisang panas dekat luar sana. Kan? You cari yang laku macam goreng pisang panas kat luar sana. You pun boleh tahulah. You pergi masuk mall, you tengok orang sekarang ni. Covid tak Covid, 2,000 tak 2,000. You masuk mall, you tengok orang macam mana. Okay? You tengok manusia dekat luar sana macam mana. Itu pun boleh bising cakap sekolah nak kena mula. Apa tak fikir tentang kesihatan anak. Dan kau tu boleh bawa anak pergi Cameron Highland lah, Genting Highland lah, shopping mall tu tak ada masalah pula kan. Tapi you tengok lah perangai manusia kan. Bila you pergi dekat mall, you perhati kedai mana yang banyak orang. Hint, you perhati kedai mana yang banyak orang. Kita dekat Malaysia kita tak ada electric car. Proton tak keluarkan electric car, so DRB tak ada. So DRB you tak boleh belilah. Bukanlah tak boleh beli, boleh kalau you nak. But Proton tak keluarkan electric car. Jadi dekat mana dekat Malaysia yang ada electric car? Greatech supply komponen dekat electric car. Baiklah Greatech. As simple as that je. Semudah itu sahaja sebenarnya you nak faham saham. Alright. Permintaan terhadap kenderaan elektrik sangat-sangat tinggi dekat luar negara. And I have a story mengenai Tesla sebenarnya. Yang mana by right, kalau betul orang yang dilantik pada waktu tu kena pergi yang dilantik dan ditempatkan di Silicon Valley. Alright, tugas dia sebenarnya dia bawa duit Malaysia banyak kat sana duit kerajaan kita banyak dia bawa pergi sana untuk cari startup company yang ada potensi. Dan Mamat ni ditugas saya sebab saya kenal Mamat ni siapa. Dan dia ceritakan cerita tu dekat saya. Dia sendiri share dengan saya kan. Saya rasa macam geramnya dengar. Maksudnya apa tau? Dia pergi sana. Tugas dia adalah cari startup company yang ada potensi yang besar untuk beli, untuk dilaburkan duit tu. And salah seorang yang pergi pitch untuk dapatkan grant dia tu, dia panggil grant sebab dia bukan pinjaman. Maksud kalau grant ni maksudnya in return kerajaan Malaysia akan pegang sebahagian daripada saham syarikat tu. Dan salah satu company yang ada dua sebenarnya company yang besar pitch, tapi dua-dua dia tolak. Dan salah satu company yang pergi pitch tu sebenarnya Tesla. Alright, you just imagine kalau dia buat keputusan untuk invest dekat Tesla menggunakan duit kerajaan Malaysia. Kan, and Tesla tak minta banyak that time. Tesla by right hari ni kita punya. Tapi apa yang jadi? Indonesia sibuk dengan Tesla. Dan ada juga cerita kenapa Tesla tak nak masuk dekat Malaysia. Ada cerita juga kenapa Tesla tak nak masuk Malaysia. Alright, bukan sebab dia tak nak bagi grant dulu, tapi ada benda yang kerajaan kita tak nak provide untuk Tesla apa yang Tesla minta. So tu sebab Tesla tak boleh masuk. Dia tak nak masuk, bukan dia tak boleh masuk. Dia yang tak nak masuk. Okay?
Try lah, cari. Banyak. Tu salah satu company dia. Satu lagi company Student Investors Masterclass tahu sebab saya dah share. Siapa yang pernah masuk program-program saya semua saya share dah. Sebab apa? Sebab meaning you need to understand the fundamentals. Alright? You baik dengan Elon Musk bukan setakat you nak boleh naik bulan je tau. You punya kereta api tu setakat JB KL tu 1 jam. Macam you sekarang ni daripada Rawang nak pergi kerja kat KL, Seremban kerja kat KL. Okay? You pun boleh nampak lah yang apa ni yang dia buat kereta api laju. Bukan kereta api dah. Apa dia buat nama benda tu? Yang dia buat dalam kapsul yang digunakan vacuum. Alright? Silap-silap yang tu ada kat Indonesia dulu daripada kita. But anyway memang kita dah tahu dah pun Indonesia are moving forward lebih laju daripada kita since 4 years back. Okay? Jangan terkejut sampai satu hari nanti rakyat kita pula pergi jadi bibik dekat Indonesia. Yes, Hyperloop. Thank you Tuan Alif. Selain Indonesia ada Hyperloop dulu. Sebab negara dia lebih besar. Kan? Anyway dia dah ready untuk Tesla. Kita alright, kita macam mana? Sibuk lagi sembang sana sini. Alright. Jadi itu je lah. So just be prepared. Mungkin anak cucu kita yang akan jadi bibik dekat Indonesia in future. We never know. We never know what's the future hold for us. But sangat-sangat menyedihkan lah kalau kita cerita pasal ni kan. But nak buat macam mana? Kan? I have numbers. Tu je lah kita boleh dengar hari-hari sekarang ni. Alright, so satu lagi soalan. Technical analysis dalam TradingView tu boleh diguna pakai dan dipercayai? Boleh kalau you subscribe yang berbayar. Kalau you subscribe yang berbayar, you dapat latest price. Kalau you pakai yang percuma, dia delay 15 minutes. Tu je. Okay? Tu je lah saya boleh share. Okay, that is what happened lah sebenarnya dekat negara kita. And what we can do is, and the best part, orang Indonesia datang Malaysia belajar trading, dia balik Indonesia, dia trade IDX, dia tak trade kita. Betul. Orang Indonesia datang belajar dekat Malaysia macam mana nak trade, dia balik Indonesia, dia trade IDX. Okay? Meaning you need to understand the fundamental of the company, the fundamental of the business, the prospect of the company. Maksudnya prospect ni you tahu apakah projection, apakah peluang yang wujud in future untuk company tu. Sebab kalau you tak faham prospect future syarikat tu, you tak tahu the real value. We never know what is going to happen in the future. Tony Fernandez, we can call him as a Richard Branson untuk dekat Malaysia ni. Sebab tu saya suka sebenarnya Tony Fernandez. And kalau you biasa dengar Tony Fernandez berucap dekat you boleh cari dekat YouTube video yang dia berucap dekat UTM, tak silap. Dia ada mention beberapa business yang mana dia plan to venture, yang mana sekarang ni dia dah start venture secara tak langsung. You try dengar balik. Okay? That is why I admire Tony Fernandez lah, walaupun ramai bekas-bekas pekerja dia tak berapa setuju dengan dia. But COVID, macam mana kita nak predict apa yang bakal berlaku in the future? But what we can do is we just need to prepare ourselves for ni lah, benda yang tak diduga. Expect the unexpected. Macam hari ni, siapa expect babe awan tide nak jatuh tergolek-golek macam tu kan? Meaning you always need to keep yourself on your toes. Macam mana aku cakap ni, aku dah tak tahu. Maksudnya you kena sentiasa ready untuk perkara-perkara yang you tak tahu, yang you tak boleh predict, yang you tak boleh jangkakan apa yang akan berlaku. Kalau you tanya saya, esok saya nak beli saham apa? Saya pun tak tahu esok saya nak beli saham apa. Saya pun tak tahu esok nak beli saham apa. Petang tadi saya nampak ada beberapa syarikat yang ada potensi, tapi saya tak masuk pun. Saya personally saya tak masuk. Walaupun saya nampak ada potensi petang tadi. Sebab we never know what is going to happen dengan keadaan market yang ada hari ni. So it's better for you to wait
confirmation. Dia dah sah, confirm nak jalan benda ni, baru you masuk. Kalau tak ada nampak apa-apa, duduk tepi diam-diam. Alright? Saya tahu Tony main hoki sebab saya main hoki dengan dia. Okay? Alright. Tu cakap untung sebenarnya main hoki. Siapa suka main bola? Okay. Jadi yes betul, macam mak saya cakap, sediakan payung sebelum hujan. Bawalah payung ke mana. Ataupun kalau you naik motor, bawa payung, payung tu akan terbang. Jadi you sediakanlah baju hujan sebab dekat KL especially kan, you naik motor, kalau you hari hujan, you pakai baju hujan, automatik jadi kereta beg you redah je lah. Right? Baju hujan sekarang pun canggih, tak macam dulu Saya tengok staff-staff saya pakai baju hujan naik motor, oh canggih juga baju-baju hujan sekarang ni. Alright. Okay. Jadi tu je lah sebenarnya apa yang saya nak share dengan you all. Bila you tengok keadaan market yang macam sekarang, by right sebenarnya you dah kena perhati kepada saham-saham yang fundamental dia solid sebenarnya. Sebab apa? Market jatuh tergolek-golek, saham murah semua jatuh. Jatuh memang tak jumpa tanah punya jatuh. Tapi you nampak saham-saham yang berkualiti, dia jatuh-jatuh tapi dia jatuh dia dalam 5%, 4%, 3%. Okay? Jadi jadi dia macam tu je. Alright. Jadi meaning you just need to wait. Tunggu saham-saham you. Contoh Johor-tin jatuh tadi. Oh gila babas Johor-tin jatuh. Tapi dia naik balik, relax, steady je. Dia maintain balik dekat 194, 195. Relax dia maintain, dia naik balik kan. Dia buang pam, dia naik balik. Miko pam, dia buang, dia naik balik. Viz dia buang pam, dia naik balik. You tengok saham-saham macam ni, kenapa dia naik balik? Mungkin manusia baru realise, apa kaitan ni dengan ni? Sebab manusia ni dia kurang rational sebenarnya. Dia cepat panik. Kita cepat panik sebenarnya. Manusia ni dia cepat panik. Manusia ni dia cepat panik. Jadi untuk menjadi manusia yang kurang cepat panik, you kena fikir macam ni. Apa kaitan news ni dengan benda yang keluar ni? Mamat ni, company ni buat bisnes dengan company ni. Apa kaitan dia dengan cerita politik kita ni? Tak ada kaitan. Betul tak ada kaitan ya. Relax. Masuk. Okay? Itu adalah cara sebenarnya apa yang you kena fikir. So that you boleh rational balik. Okay? So that you boleh rational balik. So macam tadi you nampak yang ada tadi yang siapa tadi? Betul? Macam Tuan Kusyari cakap, apa kaitan lampu LED dengan Anwar? Okay? Jadi tadi ada seorang lagi dia share mengenai Awantech. Awantech cakap dia baru nak dapat job, dapat kontrak kan, baru discussion. Dapat projek. Suddenly pam. UMNO buat cerita macam tu kan, keluar pula statement macam tu. Sudah aku kontrak, aku belum habis deal lagi ni, macam mana ni kan, job belum tentu dapat. Collapse. Tadi saya nampak ada orang komen, mungkin itulah kot cerita dia, saya tak tahu. Right, sebab saya sebenarnya tak suka. Saya memang tak minat sebenarnya Press Berhad. Sebab saya tak tahu cerita. Alright. Saya tak minat. Alright. Tu je lah yang saya boleh share. Okay, Orna hari ni lawan arus. Memang betul dia lawan arus. Tapi by right Orna you beli pada 31 bulan 12. Patut you beli tahun lepas, bukan tahun ni. Sebab tahun ni dia dah jadi 4 hari berturut-turut kenaikan, dan kenaikan yang ada hari ni pun saya nampak macam powerful. Dia naik, ada volume dia bigger than previous punya hari. Tapi you kena ingat dia dah naik 4 hari. So chances untuk dia pull back lebih tinggi lah esok daripada dia naik. Tapi kalau dia naik macam mana? Dia naik tak apalah, bukan rezeki kita. Ada saham-saham lain lagi. Alright, you tengok dekat top gainers, ada saham yang ada chance kalau dia break RM1 esok. Cari lah. Dan you study kenapa dia naik. Approaching 52 weeks high. You study kenapa dia naik. Investors Masterclass dah study. Dan saya baca
Saya pun nampak sebab apa dia naik hari ni. Kalau esok dia break RM1, kita gaya lah ramai. Alright? Study. Penting, study ni penting. You need to prepare, especially dalam keadaan market macam ni. Market jatuh tergolek-golek. Kan? Market jatuh tergolek-golek, orang semua panik kan? You, time ni lah you study, cari company apa yang tak jatuh lagi. Cari saham yang belum jatuh. Dia bertahan dekat situ walaupun dalam keadaan market yang tidak menentu. Okay? Right? Cari. Okay? Study lah. Right, so I guess tu saja untuk sharing saya pada malam ni. Okay, itu saja sharing saya untuk malam ni. So hopefully you learn something and you belajar sesuatu lah daripada sharing saya yang singkat, yang tak berapa panjang. Okay, sebenarnya it's just more lebih kepada peringatan apa tindakan yang you boleh buat kan. Sebenarnya benda yang sama je. You perasan tak sebenarnya saya ulang almost the same thing every single night. Cuma keadaan pasaran yang berbeza menyebabkan saya menyampaikan dalam cara berbeza. Okay? Bukan saya cakap, itu saya punya uncle yang cakap, Tuan Faizal When people fear, we become greedy, and people greedy, we become fear. Betul. Sekarang ni orang takut, tapi saya nampak banyak saham yang ada peluang. Jangan takut. Okay? Jangan takut. Ada punya rezeki, insyaAllah. Yang penting you kena study. You carilah saham-saham yang belum jatuh. Okay? So yes, thank you so much for joining my live session for tonight, and hopefully you learn something. So kita jumpa lagi esok malam nak pergi main hoki. So most probably hari Jumaat lah. Alright, most probably hari Jumaat. So kita jumpa lagi lah nanti insyaAllah. Jadi itu saja perkongsian saya untuk malam ini. Kita jumpa nanti Jumaat malam. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.